Yang pertama Nabi kata nama dia sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dan yang kedua kata Rasulullah, dia adalah di kalangan ahli keluargaku. Keturunan Nabi sama ada keturunan Sayyidina Hasan ataupun keturunan Sayyidina Husain, dua tu je. Tuan-tuan, dalam dunia umat Islam ada ulama-ulama yang kepakaran mereka adalah ilmul ansab. Kepakaran mereka adalah ilmu nasab. Di Syria ada, di Yaman ada, di Mesir pun ada. Di negara lain saya tak tahu, mesti ada lah negara Arab lain yang ada ulama-ulama besar. Mereka ni kalau kita pergi mengaku kata saya Al-Hasani, sekali dia minta mana dia susur galur keluarga kamu yang sampai ke Hasani, tunjuk kat dia. Tunjuk kat dia, dia boleh trace kan, betul ke tak mai kod ni. Lah kali sampai kat satu tempat tu, ulama tu kata bukan Al-Hasani ni, hak ni keluarga Lanun. Jumpa tang ni, dia kata lain ni salah ni, salah maklumat. Sebab tu nampak pelik semacam lah. Tak boleh duk mengaku senang tuan. Dia setiap keluarga Nabi sampai ke hari ni 2015 daripada silsilah tu yang disimpan oleh mereka, bin apa naik sampai atas. Kalau ulama-ulama yang al-arif billah, hak keturunan Nabi dan arif billah, tuan-tuan faham tak? Keturunan Nabi yang arif billah, dia tengok je, dia kata, dia akan kata anta min ahlil bait. Ini tu. Dia tengok je, tak payah mengaku lah. Dia tengok, dia kata anta min ahlil bait. Kamu daripada ahlul bait. Ahlul bait maksudnya keturunan Rasulullah. Cuma dari segi akademik dia ada ulama-ulama yang pakar tentang ilmu ni, tuan sekalian. Jadi dua tanda hak Nabi sebut. Yang pertama keturunan dia, yang kedua nama seperti nama Nabi, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi. Dua-dua ni orang boleh tipu. Kalau saya beritahu ke tuan-tuan, saya sebenarnya nama Muhammad bin Abdullah. Dalam IC tu pak saya silap buh dan saya keturunan Nabi. Tuan-tuan nak cek macam mana? Nak cek macam mana? Maka ada tanda lain yang Nabi beritahu. Dalam kitab-kitab akidah, ulama menyebutkan bahawa wajib beriman dengan kedatangan Imam Mahdi. Wajib beriman. Dia antara benda i'tiqad seorang muslim. I'tiqad seorang muslim. Kena beritahu ke anak-anak, antara benda yang kita kena pegang, kena yakin, kena tahu bahawa beriman bahawa Imam Mahdi akan muncul. Itu i'tiqad. Kemudian kata tuan guru kita, hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa lain. Dalam hadis ni Nabi sebut Arab. Dalam hadis lain yang juga sahih, Nabi kata Imam Mahdi ini akan mentadbir bumi ini dengan Islam. Seluruhnya akan tunduk dengan syariat Islam. Seluruh penduduk akan tunduk dengan syariat Islam. Dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Nabi, iaitu Imam Mahdi. Hasan ke Husain, itu khilaf. Tak kisah tuan-tuan, keturunan Nabi. Tuan-tuan tak usah duk buat perdebatan Imam Mahdi Hasan atau Husain. Ustaz duk belah ni seorang kata Imam Hasan, duk belah ni kata Imam Husain. Hak tu buang masa. Buang masa hak tu. Ada benda yang boleh debat, ada benda yang tak perlu diperdebatkan. Kata tuan guru kita, ia akan melaksanakan keadilan di muka bumi ni dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Yang ni ada hadis. Syekh Fahmi Zamzam ni orang alim, ayat-ayat dia ni ada hadis. Saya pun cari tiap ayat tu kan, yang mana jumpa lah, tak ada nak rujuk juga. Imam Mahdi ni bila dia keluar tuan-tuan, setelah dia bumi ni, maka dia akan melaksanakan Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh permukaan bumi ni. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Ubasyirukum bil Mahdi." Hadis ini hadis sahih. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang yang bernama Al-Mahdi. Gelaran dia Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah, gelarannya Al-Mahdi. Hadis ini beritahu, rajulin min Quraisy, seorang lelaki keluarga daripada kabilah Quraisy, min itrati, daripada susur galur keturunanku,
Maksudnya kalau orang Vietnam dia pergi mengaku dia Imam Mahdi, kita kata kat dia, ni Quraisy mana? Kena tanya dia, ni Quraisy mana? Dia kata, tak ada Quraisy lah, Imam Mahdi Vietnam, dia kata. Kita kata kat dia, Imam Mahdi dia mesti Quraisy. Dia ni tanda ketiga. Dia bukan boleh sedap-sedap duduk di Filipina nak mengaku. Okey. Nabi kata, rajulin min Quraisy min itrati, dari susur galur keluargaku, yub'atsu, Allah akan hantar dia, ala ikhtilafin minan nas, waktu manusia ni berselisih pendapat yang sangat teruk. Lah ni hak bukan Islam, kapiak lah, memang bukan Islam lah. 1.5 bilion ni umat Islam bersatu pendapat ke berpecah? Berpecah. Ustaz-ustaz, bukan kata Malaysia, hak Pulau Pinang saja ataupun hak Kedah saja bersatu pendapat ke berpecah? Pecah, terabung. Kawan ni kata Maulid Tai Pusam pun ada juga. Ustaz juga tu. Hak kawan ni kata tak sampailah Tai Pusam, dia bid'ah. Tapi bid'ah dalalah lah. Hak kumpulan kita kata tak, dia sunat. Dia jadi keliru, orang celaru, orang tak tahu hak mana satu Islam, yang mana satu bukan Islam, sampai tahap tu zaman hari ni. Tak nak? Jadi Imam Mahdi ni dia dia perbetul semua tu, dia bagi normal balik. Wazalazil, kata Nabi. Jadi fitnah, dugaan ke atas umat Islam begitu banyak sebagainya, kemudian turun keluar Imam Mahdi, bukan turun keluar, no? Sebab Imam Mahdi ni dia bukan turun daripada langit dan bukan bangun daripada mati, tetapi dia dilahirkan ketika mana dia berusia 30 hingga 40 dia dibai'ah. Dia bukan orang yang mati dihidupkan dan bukan orang yang duduk atas langit diturunkan, tidak. Kata Rasulullah, fayamla'ul arda qistan wa adla, kalian akan melihat dia akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keamanan. Seronokkah hidup zaman tu? Seronok. Tapi dalam seronok ada satu lagi cabaran yang para ulama tak mau cabaran itu. Mereka berdoa kepada Allah untuk tidak diuji dengan cabaran itu. Apa dia tuan? Seronok-seronok duduk dengan Imam Mahdi, sebab bumi ini akan jadi adil dan sebagainya. Ada satu benda kita nak kena hadapi sebelum tu, iaitulah kemunculan Dajjal. Itu yang tak seronok. Sebab Dajjal ini bila dia keluar, manusia akan jadi dua pasukan, sama ada pengikut Dajjal ataupun pengikut Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Dua aja. Nak duduk atas pagang tak boleh dah. Zaman tu tak ada atas pagang dah. Tak mau nak kecuali lah ustaz, nampak potong kan, nampak duk kata kok orang ni ustaz nak berkecuali, tak ada. Sama ada kamu memiliki iman yang baik dan iman yang bersih, kamu akan bersama dengan Nabi Isa dan juga Al-Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Ataupun kamu duduk atas pagang, sat buat benda baik, sat buat benda tak elok, sat merokok, sat baca Quran, sat tutup aurat mayang Jumaat, sat pergi main bola tak tutup aurat pula, nak main masjid semayang pakai tudung, keluar pergi supermarket tak pakai tudung. Hak jenis ni, hak separuh-separuh ni, Nabi kata semua akan ikut dengan Dajjal. Apa bukti dia? Bukti dia hadis hak saya baca. Bila Dajjal dia retuk bumi Madinah, setiap fasik lelaki dan perempuan akan keluar daripada bumi Madinah, dan setiap munafik laki-laki dan perempuan akan keluar daripada bumi Madinah. Saya nak tanya, munafik ni Islam ke kafir? Islam. Fasik laki-laki dan perempuan Islam ke kafir? Islam. Tak faham je. Dah no? Ayah no? Jadi di sebalik keseronokan bersama Imam Mahdi itu ada satu cabaran yang membuatkan para ulama berdoa, ya Allah, janganlah kau takdirkan aku hidup pada zaman fitnah Dajjal. Ini doa para ulama tuan. Doa para ulama. Kata Rasulullah SAW, Imam Mahdi akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keamanan. Macam mana aman dan adil tu, yang tu kena tengok nanti, kita tengok nanti. Ada dalam ni saya akan sebut. Ada belakang ni ada. Okey, belakang ni ada. Dia akan cerita. Kemudian kata Rasulullah, seperti mana bumi ini penuh dengan kezaliman dan juga maksiat,
begitulah ketika mana datangnya Imam Mahdi, bumi ini akan dipenuhkan dengan ketaatan dan juga keadilan. Tuan, ni macam hak kita duk tengok ni. Dalam rumah kita maksiat, di handphone kita maksiat, tangsok abang kita maksiat, buka majalah maksiat, berjalan keluar dengan kereta maksiat, pi supermarket ada maksiat, duduk di sekolah ada maksiat, dalam masjid dan ngumpat lagi maksiat juga. Seperti mana bumi ini dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, begitulah kata Rasulullah, bila keluar Imam Mahdi ni, bumi ini akan dipenuhi oleh keamanan dan ketaatan. Kemudian apa ni? Yarda anhu sakinus sama'i wa sakinul ard. Seluruh penduduk langit dan bumi akan meredainya waktu tu. Semua orang suka dengan dia. Yang Islam pun suka dengan dia, yang tak Islam pun suka dengan dia. Imam Mahdi keluar bukan bermaksud semua orang masuk Islam, tidak. Maksud Imam Mahdi keluar, tak ada kemungkaran dah. Dia amankan bumi ni. Yang kafir masih tetap ada, bayar jizyah kepada kerajaan Islam. Yuqassimul mala sihaha. Nabi kata, pada zaman Mahdi memerintah bumi ni, sebelum Nabi Isa perintah, dia akan serahkan tampuk pemerintahan itu kepada Nabi Isa. Waktu zaman dia lagi, kekayaan setiap negara ataupun kekayaan hasil mahsul bumi ini akan dibahagikan secara sama rata. Memang seronoklah hidup zaman tu, tak ada orang miskin, tak ada siapa nak curi slipper siapa. Ni keluar duk risau ni. Saya ada tak pakai slipper ni. Tiap malam ada. Tu teramai kuliah, kalau tak main kuliah. Hak tak main kuliah dia angkut sekali dengan motor. Tu hak jenis tak main kuliah, kan? Kuliah. Imam Mahdi ni dia akan bahagikan harta dengan sama banyak. Akan kembali keadilan dan keamanan seperti mana zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ada satu benda aja yang berlaku pada zaman Imam Mahdi, zaman Umar bin Abdul Aziz tak berlaku, lebih hebat, iaitu apabila orang pi ke Baitul Mal umat Islam, dia pun minta, dia kata boleh tak bagi sikit kat aku untuk aku tolong sedekahkan pada orang lain. Maka penjaga Baitul Mal pun akan bagi, ni zaman Imam Mahdi, bagi kat dia emas, duit dan sebagainya. Dia pun pi nak sebarkan, nak bahagikan duit tadi kepada orang ramai. Lalu dia tidak mendapati kepada siapakah duit itu akan diberikan. Dia pun balik pergi ke pejabat zakat. Hari inilah pejabat zakat ke apa kan, dia pun balik. Bila dia nak serah balik, orang pejabat zakat kata, antara peraturan zaman pemerintahan Imam Mahdi ialah nahnu nu'ti wala na'khudh. Kami hanya memberi dan kami tak ambil balik. Sebab terlampau banyak. Siapa hak dah ambil tak tahu, selesai sendiri. Masing-masing kereta dah ada 2-3 biji, masing-masing isteri pula dah. Rumah dah besar, masing-masing perniagaan pun banyak, masing-masing. Kan? Tuan, zaman Imam Mahdi. Tanda Imam Mahdi akan dibai'ah. Tuan-tuan tengok muka surat 18, apa tanda Imam Mahdi akan dibai'ah? Tuan guru pengarang kita dia buat main 4 tanda bahawa Imam Mahdi akan muncul. Akan muncul. Yang pertama, saya keempat-empat ni wallahu a'lam, saya tak tahu apa kedudukan hadis dia. Saya tak tahu. Kecuali yang keempat, yang D itu. Yang D itu kedudukannya hasan, agak baik, kedudukannya elok. Yang lain wallahu a'lam. Tapi dah Syekh Fahmi pun kita serah kat Syekh Fahmi lah. Nombor 1, sebelum Imam Mahdi muncul ni, dia akan keluar, sebelum dia keluar, zahirkan diri dia. Akan munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Komet lah, bintang yang berekor ni komet. Dia keluar, orang akan tengok, dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Saya tengok hadis ni, cuma tak ada dalam kitab hadis bahasa Arab lah. Tengok hadis ni, cuma dia tak ada takhrij di bawah dia. Dia tak tulis hadis tu sahih ke hasan ke. Maka saya pun tak tahu kedudukan hadis ni. Cuma kata tuan guru pengarang kita, sebelum Imam Mahdi keluar ni, sebahagian orang akan nampak di langit. Sebahagian orang, bukan semua pak pergi tengok. Seperti mana terbitnya matahari di sebelah barat, seluruh manusia akan tengok yang tu.
Sebelum saya lupa tuan-tuan, jadi sebelum kiamat ni tuan-tuan, kita menunggu tanda besar pertama kiamat. Tanda besar kiamat Allah sebut, Nabi sebut ada 10 ataupun 6, ikutlah pendapat masing-masing. Antara 10 tanda besar kiamat ini, nombor 1 apa dia? Maka ada 2 pendapat para ulama, sama ada yang pertama itu Dajjal ataupun yang pertama itu matahari terbit di sebelah barat, dan kedua-duanya adalah musibah besar kepada manusia. Dua-dua musibah yang besar. B, tanda yang kedua sebelum Imam Mahdi dibai'ah. Apa maksud dibai'ah? Tajuk lepas ni, sekejap muka surat 19. Lepas 2-3 minit ni kita masuk tajuk tu. Yang kedua, gerhana bulan. Hadis ni pun saya tak tahu apa status dia. Saya baca hak Arab dia, di bawah tu tak ada, maka saya tak berani nak sebut kat tuan-tuan. Kita serah pada apa nama ni, fiqh dan ilmu Syekh Fahmi. Gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan. Gerhana bulan malam pertama bulan Ramadan, dan gerhana matahari pada pertengahan bulan. Tunggu tuan-tuan. Bulan Ramadan yang akan jadi gerhana bulan malam pertama bulan Ramadan tu, kemudian gerhana matahari tengah bulan. Di mana peristiwa yang seumpama ini belum pernah berlaku sepanjang sejarah dunia. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Pekat-pekat ingatlah. Pekat-pekat ingat. Boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. C. Di musim haji pada tahun itu akan berlaku huru-hara sehingga sampai terjadi membunuh di kawasan Mina, dan darah pun mengalir di sekitar Jamratul Aqabah. Dan akan berlaku juga rompakan terhadap harta orang-orang yang sedang melaksanakan ibadat haji. Maksudnya yang ketiga akan berlaku huru-hara di Mekah sampai tahap membunuh, darah mengalir. Ini pun saya tak tahu apa kedudukan hadis dia. Yang keempat ini kedudukan dia agak, yang ni saya tengok hadis ni dan saya tengok dia punya kedudukan dia boleh dijadikan hujah. Apa dia? Ada satu seruan daripada langit akan menyebut sesungguhnya wali-wali Allah itu pengikut Al-Imamul Mahdi. Suara tu dia akan sebut daripada langit, dia kata wali-wali Allah adalah pengikut pada Imam Mahdi. Wali Allah ni bukan nanti ada karamah tuan-tuan. Order TOI pegang-pegang jadi TOI jadi TI kan. Bukan dia. Tak payah tunggu karamah tu lah. Wali Allah ni maksudnya orang yang Allah sayang. Tak bagi sakit hati orang, tak buruk sangka dengan orang, tak ambil harta orang, jaga semayang, anak isteri, jaga suami, jaga solat, jaga aurat, mak ayah, tu dah cukup. Dan banyak melakukan ibadah, tenang melakukan ibadah, suka melakukan ibadah, merindui Allah dan Rasulnya. Wali Allah dah tu. Sebab mustahil wali Allah orang yang suka buat dosa. Tak ada. Mustahil wali Allah kalau kita duduk dengan dia macam mumpak orang lah. Dan mustahil wali Allah dia pinjam duit orang saja-saja buat lupa. Dia kata bila pinjam, jenis saja buat lupa. Mustahil jadi wali Allah. Entah nak. Jadi antara yang diajarkan oleh para ulama, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala seandainya Allah panjangkan usia kita untuk hidup pada zaman itu, mohonlah untuk bersama dengan orang-orang soleh, termasuklah Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Minta dengan Allah, jangan duduk saja tuan. Dengan Allah ni kita kena minta. Nak benda apa? 1, 2, 3, 4, kena minta. Perincikan, bukan perinci, senaraikan. Ya Allah, nak masuk syurga, ya Allah, berada bersama Nabi-Mu dalam syurga. 1. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. 2. Ya Allah, nombor 3, bangkitkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang soleh. 4, selamatkanlah aku ya Allah sekiranya aku sempat hidup pada zaman Dajjal. 5, tuan-tuan. Waktu berdoa kan. Sebab tu orang soleh ni dia semayang lama. Sebab banyak yang dia nak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian surat 19. Ke 9 dah. Afdal dah berhenti ni waktu ni. Sikit lagi. Saya ambil surat 19 dengan 20 je habis, cukup. Membai'ah Imam Mahdi. Dengar elok tajuk ni, membai'ah Imam Mahdi.
Bai'ah di mana? Jawapan dia ialah Imam Mahdi ni dia orang Madinah, dia dilahirkan di Madinah. Tu tanda ke berapa tu? Bapak tuan. Tu tanda ke berapa dah? Maksudnya kalau jumpa kawan kita umur 57 satu hari nanti, dia pun mai mengaku kat kita nama sebenar dia Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi apa semua. Kita kata hang ni aku kenal daripada kecil tak pakai seluar sampai besar, lahir kat Taman Sembilang. Kan? Mai mana Imam Mahdi ni? Imam Mahdi mesti lahir di Madinah. Mesti lahir Madinah. Kalau dia lahir di Mekah, dia bukan Imam Mahdi. Dia mesti lahir di Madinah. Kalau dia lahir di Syam, dia bukan Imam Mahdi. Dia mesti lahir di Madinah. Imam Mahdi ni orang Madinah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membesar seperti orang biasa. Pi sekolah apa semua ni. Lah ni Imam Mahdi ada tak lagi? Wallahu a'lam. Nah, adakah dia telah lahir? Wallahu a'lam. Jumpa orang soleh tanya. Kan? Dan dia akan dilahirkan seperti orang biasa, membesar umur setahun, umur 2 tahun, masuk pasti umur 6. Contohlah kalau Malaysia. Lepas tu pergi sekolah, wallahu a'lam sekolah mana tak tahu. Mahat tahfiz mana ke apa kau tak tahu. Dia akan saya nak abang kata dia akan pergi macam rutin manusia biasa. Sekolah menengah boleh jadi pergi sekolah menengah apa semua. Dan ketika dia berusia antara 30 hingga 40 tahun, ketika itulah dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah dan dibai'ah oleh orang-orang yang telah pun digerakkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, datang dari segenap penjuru dunia, berhimpun di Mekah dalam keadaan tidak dirancang, tetapi mereka ingin mengembalikan keamanan dan keizzahan umat Islam. Mereka mencari Imam Mahdi dengan tujuan yang sama. Akhirnya jumpa Imam Muhammad bin Abdullah di sana. Mula-mula jumpa tu tuan-tuan, Imam Mahdi tidak mahu menerima bai'ah itu. Itu sifat dia. Kalau tok guru tu kita pipi terus dia kata sila bai'ah dengan saya, dia pula suruh bai'ah, tak ada siapa bai'ah lagi. Tuan-tuan, antara sifat Imam Mahdi, dia menolak pada peringkat awalnya. Dia tak mau. Abu Bakar, nak tengok Sayyidina Abu Bakar, semua tak mau dengan jawatan. Lepas Sayyidina Umar wafat, waktu duduk tengah sakit, 2 hari sakit tu, jenuh cari khalifah, semua pakat tolak. Abdul Rahman bin Auf tak mau, Abu Ubaidah bin Jarrah tak mau. Imam Mahdi bila orang nak lantik dia tak mau. Dia kata aku bukan orang tu. Walaupun namanya Muhammad bin Abdullah, dia keturunan Nabi, dia asal orang Madinah, dia pun lari. Dia lari menghilangkan diri. Ada riwayat kata dia kembali ke Madinah. Kemudian dia kembali ke Mekah. Orang pun pegang dia. Orang kata, wahai tuan, wahai imam, kamulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Siapa orang ni? Alam. Ada riwayat macam-macam. Ada kata 10 orang, ada kata 313 orang. Sebanyak bilangan ahli Badar yang digerakkan hati mereka oleh Allah untuk berjalan meninggalkan negara masing-masing, berhimpun di Mekah, dan akhirnya 313 orang ni pujuk Imam Mahdi, dan akhirnya Imam Mahdi dibai'ah walaupun dalam keadaan dia mukrah, kata Nabi. Mukrah ni dia tak apa mau, dia tak mau. Akhirnya dia dibai'ah. Akhirnya dia dibai'ah. Itu maksud bai'ah. Dia akan dibai'ah di Mekah. Nah, maksudnya kalau duk mengaku bai'ah di negara luar, lagilah jauh. Dia mesti dibai'ah di Mekah, di hadapan Kaabah, di antara rukun dan maqam. Situlah depan Kaabah lah. Ada yang kata di antara rukun Yamani dengan maqam Ibrahim, ada yang kata macam itulah, entahlah. Dia akan dibai'ah. Bai'ah ni maksudnya semua pakat mengaku kamulah imam kami, memberikan janji taat setia kepada kamu, gitulah bai'ah. Habis. Tuan-tuan tengok sampai muka surat 20. Saya cerita terus lah, tak payah baca dah tu. Sampai ke surat 20 perenggan terakhir itu, ketika itulah terpaksa ia menerima bai'ah dari 7 orang ulama tadi. Ini pendapat kata 7 orang ulama tadi, dan diikuti oleh kaum muslim yang ada di Mekah.
di mana bai'ah akan dilakukan dalam Masjidil Haram di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dan setelah dibai'ah, Imam Mahdi akan memberikan ucapannya dari atas mimbar dan seterusnya mendapat kepercayaan dan kecintaan dari seluruh lapisan kaum muslimin, sehingga terbentuk satu tentera yang sangat sedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Imam Mahdi ni bila dia bangkit di bai'ah, dia berucap, orang pun dengar ucapan dia 313 tu. Kemudian orang Islam ni semua mai, orang jadi suka dan sayang kepada dia. Kalau tuan-tuan biasa berjumpa dengan keturunan Nabi, orang-orang alim yang keturunan Nabi, kita akan tengok dan sayang kepada dia, dan kita akan merindui dia. Ini tak ada hadis, tapi tuan-tuan tengok sendiri ahli-ahli bait Nabi yang alim, yang warak, bila kita jumpa tu kita rasa teringat dan suka kat dia. Itulah yang berlaku. Imam Mahdi ni orang jadi semua jadi sayang kepada beliau. Apa sifat lain lagi? Apa jenis perang yang akan berlaku ketika kemunculan Imam Mahdi? Yang tuan-tuan buat forum tu kan, forum Armageddon tu kan. Sampai orang tanya soalan kat saya dalam Facebook apa semua, ustaz, dalam perang Armageddon akhir zaman nanti, dia tanya soalan tu. Saya kata, perang Armageddon mana pula ni? Rupanya dia main forum ni, dia guna terus ayat tu. Tuan-tuan, no? Seeloknya bagi masyarakat faham dengan istilah Nabi sebut al-malhamatul kubra dalam hadis. Biar orang tanya tu, orang sebut, ustaz, malhamah kubra itu siapa yang akan macam tu? Dia tak tahu nak sebut hadis apa, dia sebut hadis Armageddon. Rawahu hak 3 orang tu lah, hak my forum tu kan. Jadi dia tanya soalan tu lah based on forum tu lah. Ala kulli hal, alhamdulillah semua orang mendapat manfaat. Sekadar tu dulu malam ni, insya-Allah kita akan tengok nanti uraian dia tentang Imam Mahdi ni dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah, insya-Allah. Ya? Seberang Jaya. Esok ada ceramah di Seberang Jaya. Tajuk dia Dajjal. Siapa ceramah? Saya insya-Allah. Pengurusi yang suruh bukan saya, tuan-tuan. Pengurusi yang suruh umum. Kita buat tahlil ringkas ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahil muslimin wal muslimat syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa kata kat dia, ni Quraisy mana? Kena tanya dia, ni Quraisy mana? Dia kata, tak ada Quraisy lah. Imam Mahdi Vietnam, dia kata. Kita kata kat dia, Imam Mahdi dia mesti Quraisy. Dia ni tanda ketiga. Dia bukan boleh sedap-sedap duduk di Filipina nak mengaku. Okey. Nabi kata, rajulin min Quraisy min itrati, dari susur galur keluargaku. Yub'atsu, Allah akan hantar dia ala ikhtilafin minan nas, waktu manusia ni berselisih pendapat yang sangat teruk. Lah ni hak bukan Islam, kapiak lah, memang bukan Islam lah. 1.5 bilion ni umat Islam bersatu pendapat ke berpecah? Berpecah. Ustaz-ustaz, bukan kata Malaysia, hak Pulau Pinang saja ataupun hak Kedah saja bersatu pendapat ke berpecah? Pecah, terabung. Kawan ni kata Maulid Tai Pusam pun ada juga. Ustaz juga tu. Hak kawan ni kata tak sampailah Tai Pusam, dia bid'ah. Tapi bid'ah dalalah lah. Hak pula kita kata dia sunat. Dia jadi keliru, orang celaru, orang tak tahu hak mana satu Islam, yang mana satu bukan Islam, sampai tahap tu zaman hari ni. Tak nak? Jadi Imam Mahdi ni dia perbetul semua tu, dia bagi normal balik. Wazalazil, kata Nabi. Jadi fitnah, dugaan ke atas umat Islam begitu banyak sebagainya. Kemudian turun keluar Imam Mahdi, bukan turun keluar, no?
Sebab Imam Mahdi ni dia bukan turun daripada langit dan bukan bangun daripada mati, tetapi dia dilahirkan ketika mana dia berusia 30 hingga 40 dia dibai'ah. Dia bukan orang yang mati dihidupkan dan bukan orang yang duduk atas langit diturunkan, tidak. Kata Rasulullah, fayamla'ul arda qistan wa adla. Kalian akan melihat dia akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keamanan. Seronokkah hidup zaman tu? Seronok. Tapi dalam seronok ada satu lagi cabaran yang para ulama tak mau cabaran itu. Mereka berdoa kepada Allah untuk tidak diuji dengan cabaran itu. Apa dia tuan? Seronok-seronok duduk dengan Imam Mahdi sebab bumi ini akan jadi adil dan sebagainya. Ada satu benda kita nak kena hadapi sebelum tu, iaitulah kemunculan Dajjal. Itu yang tak seronok. Sebab Dajjal ini bila dia keluar, manusia akan jadi dua pasukan, sama ada pengikut Dajjal ataupun pengikut Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Dua aja. Nak duduk atas pagang tak boleh dah. Zaman tu tak ada atas pagang dah. Tak mau nak kecuali lah ustaz, nampak potong kan, nampak duk kata kau orang ni ustaz nak berkecuali, tak ada. Sama ada kamu memiliki iman yang baik dan iman yang bersih, kamu akan bersama dengan Nabi Isa dan juga Al-Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah, ataupun kamu duduk atas pagang, sat buat benda baik, sat buat benda tak elok, sat merokok, sat baca Quran, sat tutup aurat main Jumaat, sat pergi main bola tak tutup aurat pula, nak main masjid semayang pakai tudung, keluar pergi supermarket tak pakai tudung. Hak jenis ni, hak separuh-separuh ni, Nabi kata semua akan ikut dengan Dajjal. Apa bukti dia? Bukti dia hadis hak saya baca. Bila Dajjal dia retuk bumi Madinah, setiap fasik lelaki dan perempuan akan keluar daripada bumi Madinah, dan setiap munafik laki-laki dan perempuan akan keluar daripada bumi Madinah. Saya nak tanya, munafik ni Islam ke kafir? Islam. Fasik laki-laki dan perempuan Islam ke kafir? Islam. Tak faham je. Dah noh. Ayah noh. Jadi di sebalik keseronokan bersama Imam Mahdi itu ada satu cabaran yang membuatkan para ulama berdoa, ya Allah, janganlah kau takdirkan aku hidup pada zaman fitnah Dajjal. Ini doa para ulama tuan. Doa para ulama. Kata Rasulullah SAW, Imam Mahdi akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keamanan. Macam mana aman dan adil tu, yang tu kena tengok nanti, kita tengok nanti. Ada dalam ni saya akan sebut. Ada belakang ni ada. Okey, belakang ni ada. Dia akan cerita. Kemudian kata Rasulullah, seperti mana bumi ini penuh dengan kezaliman dan juga maksiat, begitulah ketika mana datangnya Imam Mahdi, bumi ini akan dipenuhkan dengan ketaatan dan juga keadilan. Tuan, ni macam hak kita duk tengok ni. Dalam buku kat kita, nama sebenar dia Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi apa semua. Kita kata hang ni aku kenal daripada kecil, tak pakai seluar sampai besar, lahir kat Taman Sembilang. Main mana Imam Mahdi ni? Imam Mahdi mesti lahir di Madinah. Mesti lahir Madinah. Kalau dia lahir di Mekah, dia bukan Imam Mahdi. Dia mesti lahir di Madinah. Kalau dia lahir di Syam, dia bukan Imam Mahdi. Dia mesti lahir di Madinah. Imam Mahdi ni orang Madinah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membesar seperti orang biasa. Pergi sekolah apa semua ni. Lah ni Imam Mahdi ada tak lagi? Wallahu a'lam. Nah, adakah dia telah lahir? Wallahu a'lam. Jumpa orang soleh tanya. Kan? Dan dia akan dilahirkan seperti orang biasa, membesar, umur setahun, umur 2 tahun, masuk pasti umur 6, contohlah kalau Malaysia. Lepas tu pergi sekolah, wallahu a'lam sekolah mana tak tahu, Mahat Tafiz mana ke apa kau tak tahu. Dia akan, saya nak abang kata dia akan pergi macam rutin manusia biasa, pergi sekolah menengah, boleh jadi pergi sekolah menengah apa semua. Dan ketika dia berusia antara 30 hingga 40 tahun, ketika itulah dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah dan dibai'ah oleh orang-orang yang telah pun digerakkan oleh Allah, dipilih oleh Allah
datang dari segenap penjuru dunia, berhimpun di Mekah dalam keadaan tidak dirancang, tetapi mereka ingin mengembalikan keamanan dan keizzahan umat Islam. Mereka mencari Imam Mahdi dengan tujuan yang sama. Akhirnya jumpa Imam Muhammad bin Abdullah di sana. Mula-mula jumpa tu tuan-tuan, Imam Mahdi tidak mahu menerima bai'ah itu. Itu sifat dia. Kalau tok guru tu kita pipi terus, dia kata sila bai'ah dengan saya, dia pula suruh bai'ah, tak ada siapa bai'ah lagi. Tuan-tuan, antara sifat Imam Mahdi, dia menolak pada peringkat awalnya. Dia tak mau. Abu Bakar, nak tengok Sayyidina Abu Bakar, semua tak mau dengan jawatan. Lepas Sayyidina Umar wafat, waktu duduk tengah sakit, 2 hari sakit tu, jenuh cari khalifah, semua pakat tolak. Abdul Rahman bin Auf tak mau, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tak mau. Imam Mahdi bila orang nak lantik dia tak mau. Dia kata aku bukan orang tu. Walaupun namanya Muhammad bin Abdullah, dia keturunan Nabi, dia asal orang Madinah, dia pun lari. Dia lari menghilangkan diri. Ada riwayat kata dia kembali ke Madinah. Kemudian dia kembali ke Mekah. Orang pun pegang dia. Orang kata, wahai tuan, wahai imam, kamulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Siapa orang ni? Alam. Ada riwayat macam-macam. Ada kata 10 orang, ada kata 313 orang. Sebanyak bilangan ahli Badar yang digerakkan hati mereka oleh Allah untuk berjalan meninggalkan negara masing-masing, berhimpun di Mekah, dan akhirnya 313 orang ni pujuk Imam Mahdi, dan akhirnya Imam Mahdi dibai'ah walaupun dalam keadaan dia mukrah, kata Nabi. Mukrah ni dia tak apa mau, dia tak mau. Akhirnya dia dibai'ah. Akhirnya dia dibai'ah. Itu maksud bai'ah. Dia akan dibai'ah di Mekah. Nah, maksudnya kalau duk mengaku bai'ah di negara luar, lagilah jauh. Dia mesti dibai'ah di Mekah, di hadapan Kaabah, di antara rukun dan maqam. Situlah depan Kaabah lah. Ada yang kata di antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim, ada yang kata macam itulah, entahlah. Dia akan dibai'ah. Bai'ah ni maksudnya semua pakat mengaku kamulah imam kami memberikan janji taat setia kepada kamu, gitulah bai'ah. Habis. Tuan-tuan tengok sampai muka surat 20. Saya cerita terus tak payah baca rahat tu. Sampai ke surat 20 perenggan terakhir itu, ketika itulah terpaksa ia menerima bai'ah dari 7 orang ulama tadi. Ini pendapat kata 7 orang ulama tadi, dan diikuti oleh kaum muslim yang ada di Mekah, di mana bai'ah akan dilakukan dalam Masjidil Haram, di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Dan setelah dibai'ah, Imam Mahdi akan memberikan ucapannya dari atas mimbar, dan seterusnya mendapat kepercayaan dan kecintaan dari seluruh lapisan kaum muslimin, sehingga terbentuk satu tentera yang sangat sedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Imam Mahdi ni bila dia bangkit, dalam rumah kita maksiat, di handphone kita maksiat, tangsuk abang kita maksiat, buka majalah maksiat, berjalan keluar dengan kereta maksiat, pergi supermarket ada maksiat, duduk di sekolah ada maksiat, dalam masjid dan ngumpat lagi maksiat juga. Seperti mana bumi ni dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, begitulah kata Rasulullah, bila keluar Imam Mahdi ni, bumi ini akan dipenuhi oleh keamanan dan ketaatan. Kemudian apa ni? Yarda anhu sakinus sama'i wa sakinul ard. Seluruh penduduk langit dan bumi akan meredainya waktu tu. Semua orang suka dengan dia. Yang Islam pun suka dengan dia, yang tak Islam pun suka dengan dia. Imam Mahdi keluar bukan bermaksud semua orang masuk Islam, tidak. Maksud Imam Mahdi keluar tak ada kemungkaran dah. Dia amankan bumi ni. Yang kafir masih tetap ada, bayar jizyah kepada kerajaan Islam. Yuqassimul mala sihaha. Nabi kata, pada zaman Mahdi memerintah bumi ni, sebelum Nabi Isa perintah, dia akan serahkan tampuk pemerintahan itu kepada Nabi Isa. Waktu zaman dia lagi, kekayaan setiap negara ataupun kekayaan hasil mahsul bumi ini akan dibahagikan secara sama rata. Memang seronoklah hidup zaman tu, tak ada orang miskin.
Tak ada siapa nak curi slipper siapa. Ni keluar duk risau ni. Saya ada tak pakai slipper ni. Tiap-tiap malam ada. Tu teramai kuliah. Kalau tak main kuliah, hak tak main kuliah dia angkut sekali dengan motor. Tu hak jenis tak main kuliah kan. Kuliah. Imam Mahdi ni dia akan bahagikan harta dengan sama banyak. Akan kembali keadilan dan keamanan seperti mana zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ada satu benda aja yang berlaku pada zaman Imam Mahdi, zaman Umar bin Abdul Aziz tak berlaku, lebih hebat, iaitu apabila orang pi ke Baitul Mal umat Islam, dia pun minta, dia kata boleh tak bagi sikit kat aku untuk aku tolong sedekahkan pada orang lain. Maka penjaga Baitul Mal pun akan bagi, ni zaman Imam Mahdi, bagi kat dia emas, duit dan sebagainya. Dia pun pi nak sebarkan, nak bahagikan duit tadi kepada orang ramai. Lalu dia tidak mendapati kepada siapakah duit itu akan diberikan. Dia pun balik pergi ke pejabat zakat. Hari inilah pejabat zakat ke apa kan, dia pun balik. Bila dia nak serah balik, orang pejabat zakat kata antara peraturan zaman pemerintahan Imam Mahdi ialah nahnu nu'ti wala na'khudh. Kami hanya memberi dan kami tak ambil balik. Sebab terlampau banyak. Siapa hak dah ambil tak tahu, selesai sendiri. Masing-masing kereta dah ada 2-3 biji, masing-masing isteri pula dah. Rumah dah besar, masing-masing perniagaan pun banyak, masing-masing. Kan? Tuan-tuan, zaman Imam Mahdi. Tanda Imam Mahdi akan dibai'ah. Tuan-tuan tengok muka surat 18, apa tanda Imam Mahdi akan dibai'ah? Tuan guru pengarang kita dia buat main 4 tanda bahawa Imam Mahdi akan muncul. Akan muncul. Yang pertama, saya keempat-empat ni wallahu a'lam, saya tak tahu apa kedudukan hadis dia. Saya sekejap. Saya tak tahu. Kecuali yang keempat, yang D itu. Yang D itu kedudukannya hasan, agak baik, kedudukannya elok. Yang lain wallahu a'lam. Tapi dah Syekh Fahmi pun kita serah kat Syekh Fahmi lah. Nombor 1, sebelum Imam Mahdi muncul ni, dia akan keluar, sebelum dia keluar, zahirkan diri dia. Akan munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Komet lah, bintang yang berekor ni komet. Dia keluar, orang akan tengok, dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Atau 7 malam berturut-turut. Saya tengok hadis ni, cuma tak ada dalam kitab hadis bahasa Arab lah. Tengok hadis ni, cuma dia tak ada takhrij di bawah dia. Dia tak tulis hadis tu sahih ke hasan ke. Maka saya pun tak tahu kedudukan hadis ni. Cuma kata tuan guru pengarang kita, sebelum Imam Mahdi keluar ni, sebahagian orang akan nampak di langit. Sebahagian orang, bukan semua tak pergi tengok. Seperti mana terbitnya matahari di sebelah barat, seluruh manusia akan tengok yang tu. Sebelum saya lupa tuan-tuan, jadi sebelum kiamat ni tuan-tuan, kita menunggu tanda besar pertama kiamat. Tanda besar kiamat, Allah sebut, Nabi sebut ada 10 ataupun 6, ikutlah pendapat masing-masing. Antara 10 tanda besar kiamat ini, nombor 1 apa dia? Maka ada 2 pendapat para ulama, sama ada yang pertama itu Dajjal ataupun yang pertama itu matahari terbit di sebelah barat, dan kedua-duanya adalah musibah besar kepada manusia. Dua-dua musibah yang besar. B, tanda yang kedua sebelum Imam Mahdi dibai'ah. Apa maksud dibai'ah? Tajuk lepas ni, sekejap muka surat 19. Lepas 2-3 minit ni kita masuk tajuk tu. Yang kedua, gerhana bulan. Hadis ni pun saya tak tahu apa status dia. Saya baca hak Arab dia, di bawah tu tak ada, maka saya tak berani nak sebut kat tuan-tuan. Kita serah pada fiqh dan ilmu Syekh Fahmi. Gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan. Gerhana bulan malam pertama bulan Ramadan, dan gerhana matahari pada pertengahan bulan. Tunggu tuan-tuan. Bulan Ramadan yang akan jadi gerhana bulan malam pertama bulan Ramadan tu, kemudian gerhana matahari tengah bulan. Di mana peristiwa yang seumpama ini belum pernah berlaku sepanjang sejarah dunia. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Pekat-pekat ingatlah. Pekat-pekat ingat. Boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. C.
di musim haji pada tahun itu akan berlaku huru-hara sehingga sampai terjadi membunuh di kawasan Mina, dan darah pun mengalir di sekitar Jamratul Aqabah. Dan akan berlaku juga rompakan terhadap harta orang-orang yang sedang melaksanakan ibadat haji. Maksudnya yang ketiga akan berlaku huru-hara di Mekah sampai tahap membunuh, darah mengalir. Nah, ini pun saya tak tahu apa kedudukan hadis dia. Yang keempat ni kedudukan dia agak, yang ni saya tengok hadis ni dan saya tengok dia punya kedudukan dia boleh dijadikan hujah. Apa dia? Ada satu seruan daripada langit akan menyebut sesungguhnya wali-wali Allah itu pengikut Al-Imamul Mahdi. Suara tu dia akan sebut daripada langit, dia kata wali-wali Allah adalah pengikut pada Imam Mahdi. Wali Allah ni bukan nanti ada karamah tuan-tuan, no. Order TOI pegang-pegang jadi TOI jadi TI kan. Bukan dia. Tak payah tunggu karamah tu lah. Wali Allah ni maksudnya orang yang Allah sayang. Tak bagi sakit hati orang, tak buruk sangka dengan orang, tak ambil harta orang, jaga semayang, anak isteri, jaga suami, jaga solat, jaga aurat, mak ayah, tu dah cukup. Dan banyak melakukan ibadah, tenang melakukan ibadah, suka melakukan ibadah, merindui Allah dan Rasulnya. Wali Allah dah tu. Sebab mustahil wali Allah orang yang suka buat dosa, tak ada. Mustahil wali Allah kalau kita duduk dengan dia macam ngumpat orang lah. Dan mustahil wali Allah dia pinjam duit orang saja-saja buat lupa. Dia kata bila pinjam, jenis saja buat lupa, mustahil jadi wali Allah. Entah nak. Jadi antara yang diajarkan oleh para ulama, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala seandainya Allah panjangkan usia kita untuk hidup pada zaman itu, mohonlah untuk bersama dengan orang-orang soleh, termasuklah Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Minta dengan Allah, jangan duduk saja tuan. Dengan Allah ni kita kena minta. Nak benda apa? 1, 2, 3, 4, kena minta. Perincikan, bukan perinci, senaraikan. Ya Allah, nak masuk syurga, ya Allah, berada bersama Nabi-Mu dalam syurga. 1. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. 2. Ya Allah, nombor 3, bangkitkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang soleh. 4, selamatkanlah aku ya Allah sekiranya aku sempat hidup pada zaman Dajjal. 5, yang tu dah. Waktu berdoa kan. Sebab tu orang soleh ni dia semayang lama. Sebab banyak yang dia nak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Qaswat 19. Ke 9 dah. Afdal dah berhenti ni waktu ni. No, sikit lagi. Saya ambil Qaswat 19 dengan 20 aja habis, cukup, no. Membai'ah Imam Mahdi. Dengar elok tajuk ni, no. Membai'ah Imam Mahdi. Bai'ah di mana? Jawapan dia ialah Imam Mahdi ni dia orang Madinah, dia dilahirkan di Madinah. Tu tanda ke berapa tu? Bapak tuan. Tu tanda ke berapa dah? Maksudnya kalau jumpa kawan kita umur 57 satu hari nanti, dia pun main mengaku. Yang pertama Nabi kata nama dia sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan yang kedua kata Rasulullah dia adalah di kalangan ahli keluargaku. Keturunan Nabi sama ada keturunan Sayyidina Hasan ataupun keturunan Sayyidina Husain, dua tu je. Tuan-tuan, dalam dunia umat Islam ada ulama-ulama yang kepakaran mereka adalah ilmul ansab. Kepakaran mereka adalah ilmu nasab. Di Syria ada, di Yaman ada, di Mesir pun ada. Di negara lain saya tak tahu, mesti ada lah negara Arab lain yang ada ulama-ulama besar. Mereka ni kalau kita pergi mengaku kata saya Al-Hasani, sekali dia minta mana dia susur galur keluarga kamu yang sampai ke Hasani, tunjuk kat dia. Dia boleh trace kan, betul ke tak mai kok ni. Lah kali sampai kat satu tempat tu, ulama tu kata bukan Al-Hasani ni, hak ni keluarga Lanun. Jumpa tang ni dia kata lain ni salah ni, salah maklumat. Sebab tu nampak pelik semacam lah. Tak boleh duk mengaku senang tuan-tuan. Dia setiap keluarga Nabi sampai ke hari ni 2015
daripada silsilah tu yang disimpan oleh mereka, bin apa naik sampai atas. Kalau ulama-ulama yang al-arif billah, hak keturunan Nabi dan arif billah, tuan-tuan faham tak? No, keturunan Nabi yang arif billah, dia tengok je, dia kata, dia akan kata anta min ahlil bait. Ini tu. Dia tengok je, tak payah mengaku lah. Dia tengok, dia kata anta min ahlil bait. Kamu daripada ahlul bait. Ahlul bait maksudnya keturunan Rasulullah. No? Cuma dari segi akademik dia ada ulama-ulama yang pakar tentang ilmu ni, tuan sekalian. Jadi dua tanda hak Nabi sebut. Yang pertama keturunan dia, yang kedua nama seperti nama Nabi, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi. Dua-dua ni orang boleh tipu. Kalau lah saya beritahu ke tuan-tuan, saya sebenarnya nama Muhammad bin Abdullah, dalam IC tu pak saya silap buh dan saya keturunan Nabi, tuan-tuan nak cek macam mana? Nak cek macam mana? Maka ada tanda lain yang Nabi beritahu. Dalam kitab-kitab akidah, ulama menyebutkan bahawa wajib beriman dengan kedatangan Imam Mahdi. Wajib beriman. Dia antara benda i'tiqad seorang muslim. I'tiqad seorang muslim. Kena beritahu ke anak-anak, antara benda yang kita kena pegang, kena yakin, kena tahu bahawa beriman bahawa Imam Mahdi akan muncul. Itu i'tiqad. Kemudian kata tuan guru kita, hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa lain. Dalam hadis ni Nabi sebut Arab. Dalam hadis lain yang juga sahih, Nabi kata Imam Mahdi ini akan mentadbir bumi ini dengan Islam. Seluruhnya akan tunduk dengan syariat Islam. Seluruh penduduk akan tunduk dengan syariat Islam. Dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Nabi, iaitu Imam Mahdi. Hasan kah Husain? Itu khilaf. Tak kisah tuan-tuan, keturunan Nabi. Tuan-tuan tak usah duk buat perdebatan Imam Mahdi Hasan atau Husain. Ustaz duk belah ni seorang kata Imam Hasan, duk belah ni kata Imam Husain. Hak tu buang masa. Buang masa hak tu. Ada benda yang boleh debat, ada benda yang tak perlu diperdebatkan. Kata tuan guru kita, ia akan melaksanakan keadilan di muka bumi ni dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Yang ni ada hadis. Syekh Fahmi Zamzam ni orang alim, ayat-ayat dia ni ada hadis. Saya pun cari tiap-tiap ayat tu kan, yang mana jumpa lah, tak ada nak rujuk juga. Imam Mahdi ni bila dia keluar tuan-tuan, setelah dia bumi ni, maka dia akan melaksanakan Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh permukaan bumi ni. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Ubasyirukum bil Mahdi." Hadis ini hadis sahih. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang yang bernama Al-Mahdi. Gelaran dia Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah, gelarannya Al-Mahdi. Hadis ini beritahu, rajulin min Quraisy, seorang lelaki keluarga daripada kabilah Quraisy, min itrati, daripada susur galur keturunanku. Maksudnya kalau orang Vietnam dia pergi mengaku dia Imam Mahdi, kita